Perak, J.W.W. Bush dilantik sebagai Residen British yang pertama. Bagaimanapun lanjutan sikap angkuh serta tidak menghormati adat istiadat Melayu, Bush mati dibunuh di Pasir Salam pada 2 November 1875. Kematian Bush menjadi katalis kepada pengukuhan kuasa British apabila pejuang-pejuang Melayu itu ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh. Bush kemudiannya digantikan oleh Hugh Low. Ceritakan semua, keluar berjalan meluang waktu hujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Masa muda jangan. Sekarang kita di Kompleks Sejarah Pasir Salak. Saya akan ceritakan sedikit tentang Pasir Salak. Sebenarnya, nama Pasir Salak ni adalah dapat dari sebuah buah yang bernama buah salak. Okey. Kita berbalik kepada topik lain. Sungai di sebelah depan saya dahulunya jernih dan sekarang menjadi keruh selepas pelombongan biji timbah yang dijalankan di sekitar sini. Okey. Kita akan pergi ke slot. Saya bersama Encik Kaha. Saya ada sedikit soalan untuk Encik Kaha. Apa yang Encik Kaha tahu tentang Pasir Salak ni? Ini kampung ni Pasir Salak, bawah Parlimen Pasir Salak. Sebelahnya adalah Kampung Gajah. Termasuk juga dalam kawasan Pasir Salak. Yang saya tahu sedikit yang saya tahu, sini adalah kawasan sejarah. Utamanya sungai ni adalah laluan utama antara perhubungan antara masyarakat di sebelah sana ke sini. Dan yang paling menarik adalah sejarah, iaitu pembunuhan J.W. Bush oleh Pandak Induk, Mahathir Laila dan Datuk Sagu hingga ke perjuangan negeri Perak. Okey. Seperti yang anda lihat di sini, mesti anda tertanya-tanya apa ini. Sebenarnya inilah perjalanan yang dilakukan pada masa dahulu. Cara mereka menengok ialah dengan cahaya matahari dan melihat dia punya bayang-bayang. Ada nombor, kalau dilihat di sini ada nombor-nombor di sekitar alat inilah. Lepas tu jet ini juga untuk menentukan masuknya waktu solat bagi umat Islam. Jadikan Polaroid sungguh indah, lupakan segala resah bersama. Senjata ini dipanggil lela. Lela ini telah digunakan oleh orang-orang Melayu untuk menentang penjajah-penjajah Inggeris sewaktu mereka menjajah di negara kita pada tahun 1975. Abad gembira, jadikan satu Polaroid. Sekarang saya berada di Tugu Pahlawan.
menjadi bukti Datuk Maharaja Lela dalam memperjuangkan hak tanah Melayu di Pasir Salak. Di mana tugu ini merupakan tanda keberanian beliau menentang penjajah iaitu J.W. Bush. Datuk Maharaja Lela juga merupakan pemimpin yang menyertai perjuangan menentang British di Perak. Beliau juga merupakan ketua dalam pembunuhan J.W. Bush di Sungai Perak pada 2 November 1875. Biarkan mereka berkata apa yang dirasa. Pasir Salak adalah sebuah bandar yang terletak di tepi Sungai Perak. Di seberang sungai terletaknya Pekan Kampung Gajah. Di belakang Pasir Salak adalah jelapang padi seberang Perak. Kini Pasir Salak berbangga dengan adanya kompleks sejarah Pasir Salak. James Wheeler Bush atau lebih dikenali sebagai J.W. Bush adalah seorang lelaki Inggeris bermisai lenting berwajah bengis dan berambut kerinting. Beliau adalah residen Inggeris di negeri Perak yang dilantik oleh pihak Inggeris pada awal bulan Januari 1874. Kehadiran lelaki Inggeris ini telah merubah segala-galanya. Keangkuhan Bush dalam mempersendakan dan merendahkan kedaulatan negeri Perak sejak zaman berzaman telah menambahkan lagi dendam yang membara dalam dada orang-orang besar Perak. Pembesar yang mula-mula tampil menyuarakan rasa tidak senang hati dengan sikap melampau Bush ini adalah Datuk Maharaja Lela, orang besar berempat Perak yang berkuasa di sekitar Pasir Salak. Seorang lagi orang besar berempat ialah Datuk Sagor menurut catatan sejarah sebenar. Sebab sebenar Bush dibunuh ialah berpunca dari rasa tidak puas hati Sultan Abdullah Muhammad Shah II yang ditabarkan menjadi Sultan Perak sebaik sahaja perjanjian Pangko ditandatangani pada 17 Januari 1874. Baginda tidak menyukai sikap Bush yang dianggap kuku besi dan sangat melampau dan juga mencuba mengambil tahu urusan yang bersangkutan dengan adat resam dan agama Islam di negeri Perak. Pemusuhan ini semakin tegang beberapa bulan kemudian sehingga Sultan Abdullah tidak dapat bersabar lagi dengan segala tindak tanduk Bush lalu menghantar sepucuk surat kepada Gubernur negeri Selat di Singapura memohon Bush digantikan dengan orang lain. Mesyuarat secara sulit untuk membunuh Bush bermula. Mesyuarat diadakan di Durian Sebatang pada 21 hari bulan Julai 1875. Semua pembesar bersetuju untuk membunuh Bush. Sultan Abdullah mengarahkan Datuk Maharaja Lela melaksanakan tugas membunuh Bush pada 2 November 1875, iaitu sewaktu Bush melawat Pasir Salak. Saat yang ditunggu akhirnya tiba juga. Rancangan sulit yang telah diaturkan oleh Datuk Maharaja Lela telah disempurnakan oleh Pandak Induk dan Si Puntum. Presiden Bush baru sahaja balik dari lawatannya di Pasir Salak melihat kerja-kerja menambal poster pengisytiharan Inggeris mengambil alih ke atas penghutan cukai. Mungkin cuaca petang itu panas, Bush mengambil keputusan untuk mandi di rumah rakit yang dibina berhampiran perahu kenaikannya. Beliau bercadang untuk bermalam di dalam perahu dan akan balik ke bandar baru pada keesokan harinya. Sedang Bush menjirus badannya, Pandak Induk, seorang pendekar terhandal Perak merejam lembing ke arah Bush mandi. Rejaman lembing tepat singgah di dada Bush, lantas jatuh berguling di dalam Sungai Perak. Bush masih bernyawa. Beliau cuba berenang hendak naik meminta tolong. Bagaimanapun belum sempat Bush timbun dengan pantas. Si Puntung menerpa dan menetak kepala Bush dengan parang panjang. Mayat Bush tenggelam dan hanyut. Mayatnya ditemui pada keesokan harinya sejauh 182.9 meter dari tempat kejadian. Pandak Induk, Si Puntum dan Datuk Maharaja Lela dijatuhkan hukuman gantung sampai mati manakala Sultan Abdullah dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Tepat
jam 12 malam pada 2 November 1875, JWW Bush telah melabuhkan kapal naganya bersama rumah rakit di sekitar kawasan ini. Kapal naganya dijadikan sebagai pejabat beliau. Bush telah menghantar penolongnya Muhammad Arsyad menemui Datuk Maharaja Lela untuk menyampaikan pesanan bahawa beliau hendak berjumpa Datuk Maharaja Lela. Berdekatan kawasan inilah di mana JWW Bush telah dibunuh pada 2 November 1875. Okey, seperti yang anda dapat lihat, di belakang saya ini adalah Sungai Perak. Sungai Perak ini adalah bukti pembunuhan JWW Bush berlaku ketika JWW Bush sedang mandi di rumah rakit, dan rumah rakit itu terletak di sebelah sini. Ketika dia hendak mandi, dadanya telah ditusuk oleh lembing yang dibaling oleh pandak induk, tetapi beliau masih selamat kerana beliau terjun ke dalam sungai ini, tetapi malang tidak berbau apabila si putung telah lama bersedia di dalam sungai ini dan menetaknya di kepala. Sekarang kita berada di kubur Si Puntum. Si Puntum dahulunya adalah orang Melayu Sumatera, tapi beriti mendakwa Si Puntum adalah orang asli. Di sebalik dakwaan orang British, sebenarnya mereka ingin menutup kelemahan mereka sendiri kerana orang asli tidak bercampur gaul dengan orang Melayu. Jadi ini menjadi kes yang terpencil yang tidak melibatkan orang Melayu dan hanya melibatkan orang asli. Hidupkanlah hari ini mudah, hanya sekali. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori. Jadikan Polaroid sungguh indah, lupakan segala resah bersama sahabat gembira. Jadikan satu Polaroid. Rasa itu melanja kaya Yoko. Masa muda, masa muda, jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori. Jadikan Polaroid sungguh indah. Di sini nampaknya ada beberapa ekor semut sedang bekerjasama. Ni ramai bekerjasama. Polaroid.